Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengacara majelis yang saya hormati, Tuan Pengarah, Puan Pengarah Peperiksaan, Dr. Naimah, rekan-rekan timbalan pengarah, ketua-ketua sektor, tuan-tuan dan puan yang dikasihi, orang-orang penting dalam perkembangan pendidikan Malaysia sekarang, ya, yang sedang berkembang pesat. Saya sangat terhormat dapat berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan untuk berceloteh sedikit. Tuan ini serius sangat. Memang kalau ada sangkut paut dengan PBS, Pentaksiran Pusat, kena serius gitu. Tuan-tuan tolong ketawa-ketawa sikit lah. Saya pun. Okey tuan. Ada dua perkara yang saya ingin bawakan dalam perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum itu, saya ingin maklumkan apa yang saya bawa ni nasi tambah saja. Nasi tambah, bukan nasi campur. Ya, rupanya lain ya, nasi tambah dengan nasi campur. Dulu saya belajar matematik 1 campur 1. Sekarang anak saya kata, bukan bah, 1 tambah 1. Tapi kenapa tambah? Abah tengok dah, pergi kedai, beli nasi campur dan minta nasi tambah, sama ke tidak? Rupanya lain. Ya, takut kalau campur dia tak 1 campur 1 sama juga berapa? Belum tentu 2 bah. Tapi 1 tambah 1 yakin 2 katanya. Okey. Ini apa yang tuan-tuan pendengar ajar dapat itu? Ya tuan. Oh, you mean the mic is not very clear? Your voice is not clear. Oh, wonderful. Aku punya voice tak clear lagi. Ke mic tu tak clear. Okay, come back to nasi tambah. Apa yang saya bakal kongsikan hari ini hanya nasi tambah sahaja. Yang sebenarnya nasi asalnya, hidangan asalnya sudah ada dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sesi bersama kita yang sejam lebih ini dapat menambah apa yang sudah ada. Tapi ingat ya, saya lepas pencen 2008 join satu kumpulan masak di Hulu Langat. Kalau kenduri seronok betul masak. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang nasi tambah tu dia lebih sedap daripada nasi yang pertama apabila tukang masaknya lambat masak. Ya, nasi yang pertama tu lauknya lauk yang kurang sedap. Lauk yang sedap ni kena lama sikit. So mungkin dalam nasi tambah ni ada yang lebih sedap. So tuan-tuan tolong dengar. Ada 2 agenda tuan-tuan. Yang pertama, saya akan bercakap tentang PS, PBS dan PMS. Tolong jangan senyum yang situ. Okey. Suatu perjalanan dari fantasi ke realiti. Pertama. Agenda yang kedua, saya ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada PBS dalam sistem pensijilan umum. Mengapa dan bagaimana? Sebahagian besar yang saya akan bawakan ini ialah pemikiran-pemikiran asal supaya dapat dilawati ataupun kalau kata Dr. Adib Badius zaman tua, diziarahi, ya, supaya idea-idea asal itu boleh diziarahi semula dan mungkin penambahbaikan atau permurnian boleh dibuat. Saya pergi yang pertama. Agenda pertama, PS pentaksiran sekolah, PBS pentaksiran berasaskan sekolah, PMS pentaksiran merujuk standard. Ya, because it is a standard referenced assessment. Standard referenced assessment. So, pentaksiran merujuk standard. Suatu perjalanan dari fantasi ke realiti. Rekan-rekan yang dikasihi, saya mula bersama dengan lembaga peperiksaan pada 1977. Di waktu itu sudah bercakap tentang PBS.
yang bahasa Inggrisnya SBA, School Based Assessment. Kita kata apa yang berlaku di sekolah itu PBS, SBA. Tapi rakan-rakan yang kita panggil, sebab lembaga peperiksaan memanggil rakan-rakan dari luar negara setiap tahun, 4-5 orang yang duduk bersama kita untuk menentukan cut off. Rakan-rakan itu kata itu bukan SBA. Itu nama dia kerja kursus. Kalau kamu buat di sekolah sebagai sebahagian daripada pensijilan ataupun sebahagian dari peperiksaan, kalau you buat di sekolah sebagai sebahagian daripada peperiksaan, bukan sebahagian daripada persekolahan, itu kerja kursus yang bukan PBS. Itu kerja kursus, itu course work and not school based assessment. Maksud itu, kita pun jengkel juga cakap dia. Kita ada SBA, dia kata tak ada pula. Ya, tuan-tuan. Itu 1977. Dan sekarang ini 2014. Agaknya kalau tolakkan berapa ya? Tak payah kira dulu. Kita sudah betul-betul bercerita tentang SBA, School Based Assessment, the real School Based Assessment yang diambil kira untuk pensijilan sekarang ini. So apa yang kita lihat di depan kita bukan kerja kursus untuk peperiksaan, tetapi ialah School Based Assessment untuk pensijilan. Kalau kita tengok ya, nanti kita lihat kalau lepas saya cakap ni lagi tak faham, bersyukurlah. Sebab orang yang tak faham itulah akan memulakan perjalanan untuk faham. Dan mereka yang ingat mereka faham, takut-takut berhenti dalam keadaan tidak faham. Okay, when this is the fantasy and reality, apa yang berlaku ialah PS, PBS and PMS daripada 50 tahun dulu ataupun 30 tahun dulu sekarang ialah suatu perjalanan. Dari dulu baru omong-omong, only Ailio orang kata, sekarang ini sudah jadi reality. Sekarang ini sudah jadi reality. Seorang rakan yang dikasihi, kita yang bertanggung jawab ataupun secara terus ataupun secara tidak terus, secara langsung atau secara tidak langsung, harus menyadari dalam kita memindahkan PBS, PS dan PMS dari fantasi ke realiti itu, sekurang-kurangnya kalau kita belajar dengan rakan-rakan yang telah melalui perjalanan ini lebih dahulu, sekurang-kurangnya ada 7 peringkat yang harus kita sedari, kita fahami dan kita ambil tindakan. Pertama, initiative, thinking, the idea. Yang kedua, dasarnya. Kalau tak ada dasar, PBS tak akan jadi reality. Yang ketiga, kita kena mereka bentuk. We have to design kita punya PBS. PBS bukan peperiksaan yang boleh diambil dari mana-mana diletakkan di sekolah. Kita kena reka bentuk. Yang keempat, kita kena bina atau develop. Dan yang kelima, kita kena laksana. Keenam, jangan berhenti laksana sahaja. Saya ulang ni, jangan berhenti bila sampai dari lembaga peperiksaan terus laksana sahaja. Mesti ada aspek-aspek penyelidikan dan penambahbaikan. Saya bercerita dengan puan pengarah tadi waktu makan. Saya terbaca apa yang berlaku di negeri China selepas 3 tahun disarankan untuk membuat PBS. Tengah sedang berlaku peperangan antara siapa? Guru dan akademik bersama menolak inisiatif PBS. Dasar PBS di China mula-mula tidak diterima. Oleh siapa? Oleh guru. Guru tak terima di China. Ya, siapa lagi? Guru bersekongkol. Tak sedapnya suruh tu. Dengan akademik. Profesor-profesor kata bukan. Tuh, kenapa? Oh, nak hantar minuman. Okey, terima kasih. Okey, untuk tidak
menerima PBS. Sebabnya apa tuan? Macam di sini sama saja, sebab bertambah kerjanya, tugasnya tambah. Dulu tak bertugas macam itu, sekarang ni kena buat macam itu. Okey. Rakan-rakan kita di Kanada, sebutnya macam Kanada ya, Kanada pun, ini nak tunjuk. Masa saya bentang kertas kerja di Kanada, saya nak tunjuk lah tu, di Montreal, cakap bahasa Tanjung Karang. Cikgu masa tu belum ada guru geografi. Masa tu guru apa? Guru ilmu alam. Cikgu Jamil kata itu Montreal. Bila saya sampai ke Montreal, rupanya tak gitu bunyinya. Bunyinya Muria. So rasanya ada hubungan antara orang Montreal dengan orang Kelantan. Tak maaf Dr. Naimah. Ya. Macam mana nak sebut Montreal kat sini? No, not like that. Muria. Okey, kat situ. Apa nak cerita tadi? Di situ Profesor Pierce, pembentang daripada Kanada, menceritakan bagaimana pahit manisnya memperkenalkan PBS atau School Based Assessment di Kanada, sehingga menyatakan inisiatif itu hanya ditujukan kepada guru-guru yang di bawah 40 tahun. Guru-guru yang lebih 40 tahun, saya tak nampak yang lebih 40 tahun kat sini, nampaknya muda-muda belaka. Yang lebih 40 tahun dikecualikan dari perubahan ini. Sebab bukan ditakuti, tapi diyakini guru-guru ni akan menentang. Diyakini. Kalaupun dia bercakap gitu, dia dalam keadaan terpaksa. Katanya. Tetapi guru-guru yang muda tu dia kata boleh menyerap apa yang diubahkan. Tapi itu tidak berlaku di Malaysia. Sebab guru yang belum confirm pun dah lawan. Gitu ya. Tak ada kat sini kot. Okey. So, rakan-rakan yang dikasihi, dalam menyadari itu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sekarang ini mungkin kita belum sampai 7 lagi. So kalaupun berlaku itu, anggaplah itu perkara biasa. Apabila kita mengenengahkan suatu perubahan, dia memang adalah perkara-perkara macam itu. Tapi mungkin yang menentang tidak seramai yang menerima. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita ketengahkan ya idea tentang PBS? Sebelum 2005 sudah banyak usaha dibuat, sudah ramai orang kita hantar ke luar negara untuk melihat pelaksanaan PBS. Kumpulan pergi Australia, ada pergi Kanada, ada pergi Amerika, ada pergi ke Brazil, ada beberapa kumpulan, dan membawa balik idea-idea ini. Dan idea-idea ini bila kita bawa balik, ada sekumpulan rakan kita pergi oleh kerana bangsa-bangsa bersatu hari itu tidak beri kita duit, kita pergi kepada APEC untuk minta duit untuk mengadakan suatu kolokium. Setuju pula dia tu ya, dalam pembentangan itu mereka setuju, dan kita adakan kolokium 2005 yang menyatakan yes, PBS perlu diperkenalkan, tetapi bukan menggantikan peperiksaan. Maksud tu ya, mungkin tuan-tuan ada kat situ ya, resolusi yang kita dapat hari itu, PBS perlu digandingkan dengan peperiksaan. Malah rakan-rakan pembentang dari negara-negara lain suka sistem yang ada di Malaysia, sebab kita ada suatu sistem peperiksaan yang kata dia bagus. Alright. Tak habis itu 2006, setahun selepas itu kita adakan Klika. Ramai lagi orang luar negara datang serta membincangkan perkara ini, mereka pun bersetuju juga. Dan 2007 kita adakan forum antarabangsa yang memanggil expert-expert daripada luar negara.
dengan kita nak looking ahead tu, tumpuannya ialah kepada bagaimana boleh kita memperkenalkan PBS di sistem kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas itu kita memohon, kita membentang kertas, dan akhirnya berita baik datang pada 18 April 2009. Saya pencen pada 9 Mei 2008. Maknanya lepas saya pencen itu, baca surat khabar, alhamdulillah, inilah perjuangan lebih daripada 30 tahun sudah diterima. Apa yang dicerita di situ ialah yang dimerahkan itu satu transformasi dalam sistem kita, tidak lagi bergantung 100% kepada peperiksaan. Ini almost the dasar ya, tidak lagi bergantung 100% kepada peperiksaan. Maknanya kalau kita ambil di situ sudah ada the element of school based assessment yang dinyatakan, Timbalan Perdana Menteri juga menyatakan hari itu mereka menyebut SPPK. Ada yang kenal, ada yang belum sempat kenal, ada yang sudah tidak kenal dengan SPPK. Ini mungkin. So, tapi pada pernyataan yang sama juga dibawa PBS. Tengok ya. Apa yang disarankan itu ialah PBS menjurus kepada memperbaiki pembelajaran, assessment for better learning. When you say PBS, jangan kata PBS itu untuk peperiksaan, jangan kata PBS itu untuk memenuhi kehendak lembaga peperiksaan, tetapi PBS itu dibawa ke dalam sistem pendidikan kita ialah untuk memperbaiki pembelajaran, ya, to improve learning. So perkara-perkara inilah yang menggerakkan rakan-rakan semua, dan satu perkataan yang dibawa dalam message itu ialah holistik, pentaksiran holistik. So tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, the political will sudah ada. Ianya menuntut satu sambutan dari kita semua, which is the professional courage. We have to have a courage untuk mengisi will yang sudah ditetapkan. Untuk mengisi dasar yang telah diberikan kepada kita, kita harus memberikan yang terbaik. So selama ini kita menyatakan, tolong laksanakan PBS, tolong adakan PBS dalam dasar kita. Yes, benda itu sudah ada. Kita harus menyambut dan memberikan yang terbaik untuk itu. So rakan-rakan yang dikasihi, sampailah kepada fasa mereka bentuk. Bila benda itu dah on, kita reka bentuk, dan di situ lahir SPPK. Dan dalam perjalanan SPPK itu datang pula PBS, agenda PBS. Rakan-rakan yang dikasihi, semasa kita membincangkan kerangka SPPK, PBS itu nampaknya tersorok di belakang 5 serangkai. Ianya tidak disebut secara nyata. PBS tidak disebut secara nyata. Tapi walau bagaimanapun telah difikirkan oleh orang-orang yang set strategi, rasanya PBS boleh diketengahkan untuk duduk di hadapan, untuk lebih mudah lagi difahami. So berlakulah perkara-perkara. Kadang-kadang bila saya pergi ke sekolah, dipanggil oleh rakan sekolah, Kodri, sekarang ni SPPK ada lagi ke tidak? Dia kata, sebab sebelum tu kita cari tu SPPK, pergi sana SPPK, lepas tu tiba-tiba SPPK seolah-olah diam dan diganti dengan PBS. Lepas tu ada satu slide pula yang mengatakan SPPK sudah digantikan dengan PBS. Ya, tak apa, itu bukan isu besar. SPPK ke PBS, dalam SPPK pun ada PBS. Alright. So rakan-rakan yang dikasihi, selepas itu kita pergi kepada membina selepas develop, dan disitulah datang 60-40, disitulah datang PPPSP, PSI, PAJSK dalam 60-nya. Ada sistem pengurusan PBS, ada evidence, ada descriptor, ada band, dan ada standard prestasi. Dan di sini bila kita balik kampung, nampaknya guru-guru sudah mula menggunakan terms itu. Syukur, alhamdulillah.
Menggunakan walaupun salah itu jauh lebih baik daripada tak mengguna langsung. Ya, dalam suatu perkembangan, naik basikal walaupun jatuh itu lebih baik daripada tak naik basikal langsung. Katanya ya, kalau belajar naik motor walaupun jatuh, itu image-nya lebih tinggi daripada tak naik motor langsung. Naik motor dengan tak ada brake itu, dia punya image lebih tinggi daripada orang naik motor yang ada brake. Naik motor tak ada brake dan tak ada lampu waktu malam, go against the stream, itu yang tertinggi martabatnya berbanding dengan orang-orang yang naik motor kena pakai helmet, ada brake pula tu cek. Itu lebih tinggi kononnya. So, dalam mengenengahkan perubahan, jangan takut kalau orang sebut evidence tu jadi descriptor, descriptor tu jadi evidence. Ya. Sebab bila pergi sekolah, descriptor tu apa? Sebenarnya descriptor tu, itu evidence. Evidence ke? Evidence tu apa? Evidence tu gini-gini. Itu descriptor tu. Descriptor. Itu pun sudah jauh lebih baik daripada orang yang tak menyebut langsung. Tak perli. Ini betul nih. Ini betul-betul. So, tuan-tuan dan puan-puan, so perkara ini sudah sampai. Sudah sampai di sekolah, sudah dibincangkan, sudah ramai yang setuju dan ramai yang tidak setuju. Sesungguhnya itu adalah perkembangan yang sangat-sangat diharapkan. Maknanya rakyat Malaysia adalah orang yang betul-betul reaktif. Maknanya apa saja yang dihantarkan ke sekolah bukan didiamkan begitu saja, tetapi disambut sama ada dengan suka ataupun dengan duka. Ya, the balance between suka dan duka itu akan menyebabkan kita gembira. Loh, no pula itu. Okey, tuan-tuan, kita pergi lebih jauh lagi. Dia banyak lagi nanti. Now, tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai peringkat melaksana. Dan peringkat pelaksanaan itu kalau saya tengok di track 1 Januari 2011 dia mula. Dan dalam itu diceritakan bahawa UPSR 6040 itu 2016 dan PMR 100% itu 2014. Dan sekarang sudah 2014. Semalam seorang guru dekat masjid saya tu cerita-cerita. Doktor. Kalau kat masjid disebut doktor. Kenapa ya? Waktu masuk makan. PMR tak ada ya sekarang. Dia tu cikgu. Kok tanya saya, PMR tak ada ya sekarang. Mesej ni saya sampaikan kepada pengarah peperiksaan dan semua. Dia seorang guru, dia tanya saya lepas sembahyang Isya, doktor, PMR tak ada ya sekarang. Tak apa, jangan jawab soalan itu, hanya untuk anda berfikir saja. Kalau PMR tak ada, anak saya macam mana nak masuk sekolah asrama penuh ya? You see how strong PMR is? How strong PMR is? Yang masuk asrama penuh berapa? Berapa orang yang masuk asrama penuh? Agak-agak lah berapa peratus, kalau peratusnya pun. Tuan-tuan mesti tahu, daripada 508.000 yang masuk asrama penuh, berapa ribu? Ada 200.000. Tetapi yang kita risaukan apabila tak ada PMR ialah sekumpulan kecil yang semua penuh. Yang 95% tak jadi orang tu tak kisah. Yang pentingnya yang berapa 2% asrama penuh tu, itulah kerana PMR diadakan. Kan gitu? So saya tanya pada cikgu tu, agak-agak anak you akan masuk asrama penuh ke? Selalu kat sekolah dapat nomor berapa? Nomornya tu tak tahu, tapi saya nak dia masuk asrama penuh. Ya, dia anak dia nomor berapa tak tahu, tapi nak juga masuk asrama penuh. Dan mekanisme untuk anak dia masuk asrama penuh is only PMR. Nampak tak tuan-tuan? PMR menjadi suatu tapisan nasib sekarang. Nasib je. Okay, tak belajar pun tak apa, naik motor tak ada brake pun tak apa, asal PMR dapat cemerlang, kita masuk asrama penuh. Kata gitu. So sekarang kalau dah tak ada, yang dirisaukan itu. Yang lain-lain dia tak risau, yang risaukan itu saja. So tuan-tuan dan puan-puan, tahniah. Ucapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli yang masih lagi servicing, tahniah, anda telah membawa sesuatu kebaikan atau peningkatan dalam sistem pendidikan kita dan akan disanjung oleh anak-anak kita yang akan datang. InsyaAllah. Apa yang anda lakukan sekarang
mereka akan kata, yes, 2011, kita sudah mula suatu perkembangan yang sangat bermakna. And 2014, kita sudah berani membuat sesuatu yang tak terfikir oleh mereka. Termasuklah cikgu yang bertanya saya tadi. Now, tahniah tuan-tuan. Okey. Kalau kita tengok di mana? Saya tadi dipesan oleh rakan-rakan supaya jangan bergerak. Saya suka gerak tu, tapi kena gitu sebab ada kamera kat depan tu. Maaf ya kamera. Okey. Saya tak tahu apa yang dinyatakan oleh PPPM yang saya merahkan itu. Tercatat di sana, guru menghadapi kesukaran membentuk instrumen pentaksiran. Betul tuan? Atau tak betul? Tak betul ya? Guru tidak langsung menghadapi kesukaran untuk membuat pentaksiran sebab sudah diberi penjelasan dengan jelas oleh JU. Kita kata gitu ya? Maksudnya, okey. So no problem. So pernyataan itu perlu disangkal. Okey. Ya sila tu. So apa yang saya cuba nak nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang berlaku, sebab ini suatu perubahan dan perubahan akan melalui 4 fasa. Yang pertama ialah forming, yang kedua ialah storming, yang ketiga norming, dan keempat performing. Ya, tadi puan pengarah confirm benda ni takkanlah hari ini cakap besok terus jadi. Hari ini we form. Kita letak lembaga periksaan diamanahkan to design and develop, and we send to school. This is the forming. Kalau benda tu tak ada, tak akan ada orang membincangkannya. Kalau benda tu tak ada, takkan orang akan benci kepadanya. Kalau benda tu tak ada, takkan ada orang suka kepadanya. This is the forming. So bila form kita hantar, akan berlaku storming. Ada orang yang setuju, ada orang yang tak setuju. Ada orang yang minta maaf kata, seorang guru dekat Tanjung Karang kata, dia panggilnya saya cerita-cerita, sejak ada PBS ni memang, kenapa? Rasa nak, tak sedap. Rasa nak muntah. Gitu. Puan tahu ada berapa? 90 evidence. Puan tengok, tahu murid aku berapa? Kenapa? Itu bukan tu saja. Dengan isteri pun tak pernah jumpa. Katanya. Apa? Tak apa tuan-tuan. Itu storming. Tu. Pasal apa jadi macam itu ni? Pasal apa? Bayangkanlah. Nak tengok budak tu, nak tengok. Dulu tak pernah tengok pun. Dulu tak payah tengok. Sekarang payah tengok. Kan bagus dulu. Dulu tak tengok dan sekarang tengok. Itu baguslah. Apa bagus? Apa? Sampai tak buat apa benda. Kebun pun tak pergi. Dulu ada time pergi kebun. Ada. Tanjung Karang kan? Tadi sebut Tanjung Karang. Okey. That is storming. Tapi percayalah, yang dikatakan ribut itu bukannya tak ada akhirnya. Gunung berapi yang meletup pun akan berhenti. Sampai sekarang tidak ada gunung berapi yang meletup 100 tahun tak berhenti, tak ada. Belum ada lagi kan. Boom tu terus meletup aja. Belum ada lagi. So paling lama pun dia kata letupan itu 2 hari setengah. Itu ceritanya lah. 2 hari setengah, 13 km naik ke atas, belum turun ke bawah. Yang atas tu turun ke bawah. Bila ada hujan, lepas tu tempat itu akan menjadi subur. So apabila dah meletup ni naik ke atas, yang itu turun dan kita tahu semua yang betul, insya-Allah kalau kita boleh normingkan, layan, ya, rakanku pengarah peperiksaan sabarlah, kita layan, insya-Allah dia akan perform later. But let's do the norming part now. Okay? Bagi tepuk. Storm no problem. Storm akan memberi kita pengajaran. Tak boleh macam tu. Kalau macam tu ributnya kuat sangat, nanti boleh patah dia punya tiang layar. You study that one. Kalau nak gerak patah, turunkan layar. Macam mana kita ni? Itu akan memberi kita, menjadikan kita dewasa dalam menangani perubahan. So saranan saya, Kodri macam mana diri ni?
Senang saja. Jangan, bersyukurlah sebab engkau dapat melalui pengalaman ini. Bayangkan kalau mati tahun lepas, engkau mesti tak dapat melihat betapa indahnya kita memperkenalkan PBS. Kan? Dan berdoalah pada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur sehingga kita dapat melihat PBS dalam stage performing. I'm sure kalau dengan wajah-wajah ini, dengan semangat ini, insya Allah kita akan dapat melakukan. Don't worry, Dr. Naimah. You ada belakang cukup hebat. Ya? Don't worry. Okey. Saudara-saudara yang dikasihi, apabila kita dapat melakukan itu, dua perkara yang kita selalu sebut-sebut, dua perkara yang diidam-idamkan oleh sistem pentaksiran suatu negara, tidak lain dan tidak bukan kewibawaan institusi dan keadilan bagi calon. Kewibawaan institusi. Institusi ini bukan lembaga peperiksaan saja, sebab lembaga peperiksaan adalah sebahagian daripada Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan kita dengan mempunyai PBS, dengan mempunyai SBA, kita sudah boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan yang sudah memperkenalkan PBS selama ini. Dan rakan-rakan yang memperkenalkan PBS dalam carta PISA-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu Shanghai. Setelah Deng Xiaoping ambil kerajaan, diambilnya Li Lanqing untuk membentuk satu sistem yang dikatakan sistem pendidikan berasaskan karakter yang di bawahnya is school based assessment. Now Shanghai nomor berapa ya dalam PISA? Belum tahu ya. Shanghai number 1. Yang seronoknya tu, 3 bulan lepas saya pergi ke belah sana, tanya macam mana rasanya engkau dapat nomor 1 di PISA. Dengan rendah hati dia kata, kami pun tak sedar yang kami dapat nomor 1. Sebab kami banyak lagi yang nak diperbaiki. Dan kita nomor berapa di PISA, tuan-tuan? Kita nomor 2 kan? Yang kau ketawakan negara sendiri pasal apa? Kita nomor 57. Bukan kita di belakang, tapi kerana kita suka nombor yang besar. We are number 57. Don't worry, menyedari nomor 57 dan bertekad untuk menjadi nomor 1 ialah suatu yang sangat murni dalam diri seorang guru. Okey? Kita nomor 57, ada yang nomor 54, tengok bahasa ke matematik ke ataupun itu. Alright. So rakan-rakan yang dikasihi, apabila kita dapat letakkan itu, apabila kita dapat hidupkan apa yang dipanggil PBS ataupun school based assessment, dan kita boleh mengurangkan tekanan peperiksaan, kita akan dapat membangun cara anak-anak kita berfikir, dan insya-Allah kita dapat letakkan negara kita di tingkat yang lebih tinggi daripada sekarang. Okey. Saudara-saudara yang dikasihi, oleh kerana PBS itu baru, saya gunakan bahasa jiran kita, tantangan. Tantangan ini bukan menentang ya, rupanya. Tantangan ini dalam bahasa Inggerisnya challenge. Dan bahasa Melayunya cabaran. Tapi tak tahu kenapa saya suka perkataan tantangan ini. Ya, dia bukan tentangan, dia tantangan. Ya ke? So, apabila terdapat tantangan, bersyukurlah. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah ada bersama kita. Syaratnya dalam hati kena bersih. Dalam kita mengenengahkan PBS ini, kita mesti ketengahkannya dengan holistik, dengan akal, dengan hati, dengan jiwa, dan dengan roh sekali, di samping dengan fizikal.
Rakan-rakan dikasihi, akal kita mesti ada pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan serta kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Hati kita mesti mantap, yakin this is the solution. Jangan gusar-gusar lagi, tentang PBS ni tak okey pun tak. Yakinlah itu kerja hati. Dan jiwa anda mesti own it, ya, sense of belonging. Ya, siapa lagi kalau bukan aku yang mengenakan PBS ini? Semangat kena ada dari segi rohnya, hidupkan semangat itu. Kemudian dari segi fizikalnya, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana storm masih on, pergilah ke pelosok negara dengan kesantunan. InsyaAllah mereka akan sanjung kita. Kita dah belasah dia pun dia elok aja, ya. Kita dah belasah dia pun dia elok saja. Kita dah hamun dia orang pun nampaknya dia tetap juga nak bawa. Orang akan berfikir. So kalau kita dihamun semasa membawa PBS, jangan hamun semula. Bapak saya pesan kalau dilempang oleh orang gila, jangan lempang balik. Kau sama-sama gila. Ya, kalau dilempang oleh orang gila, cakap terima kasih. Wih, berat juga tu tuan. Pam, terima kasih. Dia kata, kenapa menung? Aku pun heran lah. Aku lempang dia cakap terima kasih. Boleh gila aku dibuatnya, kata. Okey tuan-tuan yang dikasihi. Okey, di sini kita perlu strategi sebab kita takut orang yang benar tetapi tidak berstrategi itu akan kalah dengan orang yang tak benar tetapi ada strateginya. Kita takut di luar sana sudah ada sekumpulan orang yang mengatur strategi untuk menggagalkan PBS. So kalau kita yang berhasrat mulia ini tidak punya strategi, kita mungkin akan kalah, akan gagal. So strateginya macam mana? Mesti ada kusah. Mesti ada kusah. Pengarahnya mesti penuh dengan kusah. Timbalan pengarahnya pun gitu. KU kebangsaan pun gitu juga. Guru-guru di sekolah, murid-murid. Sebab ini adalah suatu competence yang holistik, yang perlu ada knowledge-nya, perlu ada understanding-nya, perlu ada skill-nya, dan perlu ada attitude-nya yang dipanggil kusah. Cek diri kita. Tahu tak aku tentang PBS ini? Cek saja. Cek saja. Betul ke yang aku sampaikan kepada mereka dari segi knowledge-nya? Knowledge about PBS. Adakah aku memahami prinsip-prinsip PBS? Cek sendiri. Ya. Tuan-tuan memang dah cek dah. Suruh guru-guru tu cek. Ya. Understand ke tidak? What are the principle? Apa prinsipnya di sebalik PBS ni? Kemahiran-kemahiran untuk melaksanakan PBS berbeza dengan kemahiran membangun kertas soalan untuk peperiksaan. Kemudian akhirnya adabnya, the right attitude. So if you want to check ourselves, kalau kita nak check kita sama ada apa yang berlaku di luar sana adalah akibat daripada tidak lengkapnya kita, ataupun yang berlaku di luar sana memang atas usaha-usaha orang luar untuk mempelekeh kita, ataupun apa yang berlaku di luar sana ialah yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Tapi sebelum itu kita cek diri kita dulu. Mari kita buat checklist. Knowledge-nya betul ke tidak tentang PBS? Discuss dengan kita. Knowledge kita tentang evidence betul ke tidak? Knowledge kita tentang standard prestasi betul ke tidak? Knowledge kita tentang descriptor betul ke tidak? Knowledge kita dalam menentukan band 1, band 2, band 3 itu betul ke tidak? Kita cek dulu. Cek bukan saja cek dengan dokumen, tetapi kita cek dengan ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu cukup banyak tuan-tuan, ya, cukup banyak. Kita boleh cek. Kita boleh benchmarkkan. Adakah betul yang aku buat sekarang ini? Kemahiran kita. Kemudian kita punya attitude.
kita punya adab. So itu adalah 4 perkara yang harus ada pada semua untuk memastikan kita boleh menjadi orang yang mengubah. Kita ada 500,000 murid satu lapis, 5 juta lebih murid kalau kita ambil semua, serta lebih 400,000 orang guru yang kita minta akan bersama kita untuk menjayakan serangan ini. So tuan-tuan dan puan-puan, ini satu perkara yang saya nak share betul-betul. Kalau kita lihat di luar sana mereka menggunakan PBS untuk menanamkan kejujuran di kalangan murid dan guru. Jangan sampai di tempat kita PBS menjadi punca kepada ketidakjujuran. Apabila guru-guru merasai benda itu terlalu berat, lantas dia tak taksir, dia bagi sahaja ban. Bahasa ini saya tidak pick di Malaysia, saya pick di United Kingdom. Keluar di TV apabila di-interview tentang school-based assessment. If they want grade, we give them grade. Maksudnya kalau mereka nak grade, kita boleh bagi dia grade without assessing them. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau itu berlaku, seolah-olah PBS ini menggalakkan rakan-rakan kita di sekolah untuk tidak berbuat jujur. So jangan sampai PBS yang murni kita perkenalkan ini menyuburkan satu tindakan tidak jujur di sekolah. Ya, yang itu. Okey, sebab dengan menipu atau meniru, gurunya menipu, muridnya meniru, mereka tidak berpeluang mengenengahkan keaslian. There is no chance for them to untuk mengenahkan the originality yang sangat-sangat kita harapkan daripada rakyat Malaysia. Kita tak nak rakyat Malaysia hanya menjadi peniru atau pengguna untuk meletakkan negara Malaysia ini kompetitif. Kita kena galakkan mereka melahirkan originality. Tapi kalau ianya hanya meniru dan menipu, mungkin terbantut penghasilan originality di Malaysia dan akibatnya kita tidak menjadi negara yang kompetitif. So gunakan kesempatan dalam pelaksanaan PBS ini, rakan-rakan dikasihi, untuk melahirkan orang yang jujur, orang yang berwibawa, kaya dengan keaslian. Ya, okey. Habis, saya nak pergi yang terakhir, langkah yang ketujuh. Yang ketujuh ialah untuk memperkemaskan. Setelah kita ada forming, ada storming, ada norming. Kalau kebetulan ianya terlalu berat, kita ringankan. Kalau ianya terlalu banyak, kita sikitkan. Kalau rakan-rakan di Singapura berani menyatakan apa yang berlaku sekarang yang boleh menempatkan di nombor 2 itu sebenarnya just 50% of what we have planned. Kita rangka besar, tapi cikgu-cikgu tak mampu untuk melaksanakan. Might as well kita buat kecil yang cikgu laksana daripada terlalu banyak ambitious dan cikgu tak boleh buat. Kalau 90 itu terlalu banyak, kenapa tidak di 45 kan? After all yang pakat 90 itu pun kita juga. Dah kita letak 90, cikgu minta kurang, tak boleh. Mesti 90 juga. Why don't we start with, okay, yang kau mampu berapa? Kan gitu. Okay, if they can kurangkan oleh kerana dia nak meletakkan, kalau banyak sangat, terlalu banyak beban itu, dan bila kita lawan, memang banyak betul bebannya, jangan panik. Kita kurangkan saja sehingga perkara ini dapat dilaksanakan. Contohnya. Okey. So rakan-rakan, ini pesan saya macam dana akhir lagi. Tapi banyak lagi tuan. Ini yang kedua belum lagi nih.